Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi pendidikan bersama saya, Fariha On. Malang tidak berbau. Kemalangan dan kecelakaan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, bila-bila masa dan di mana saja. Apatah lagi jika anda sedang bekerja. Jadi, apakah yang anda boleh lakukan sekiranya perkara ini berlaku? Hari ini kita akan kongsikan dengan lebih lanjut tentang perkeso itu prihatin, prihatin itu perkeso. Pelbagai bantuan disediakan oleh pihak perkeso menerusi program dan skim pelindungan yang disediakan. Nantikan selanjutnya selepas ini. Baik, untuk pengetahuan anda, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia, KKMM. Selain daripada pendidikan, kita akan membicarakan tentang pelbagai inisiatif dalam bidang teknologi, pelancongan, keusahawanan, hiburan, sukan, gaya hidup, industri kreatif dan kesihatan. Untuk mengetahui perkembangan terkini, anda boleh layari mydigital.kkmm.my atau follow kami di Instagram dan juga Facebook. Baik, sejak mula beroperasi pada tahun 1971, Perkeso bukan sahaja telah menambah baik faedah-faedah di bawah pelbagai skim, tetapi turut melaksanakan pelbagai perubahan selaras dengan visi untuk menjadi penyedia keselamatan sosial yang dinamik, unggul dan cemerlang. Perkeso telah melaksanakan banyak transformasi dalam pelbagai segi, antaranya dengan penubuhan Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak, Skuad Perkeso Prihatin dan revolusi ICT dalam perkhidmatan kepada pelanggan dan juga perluasan perlindungan keselamatan sosial. Skim perlindungan ini merangkumi mereka yang bekerja sendiri, pekerja yang kehilangan pekerjaan dan juga pekerja asing. Kini, Perkeso mengorak langkah untuk menjadi agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan pencarian pekerjaan Public Employment Services Provider yang terulung di Malaysia. Semua ini kita kongsikan kepada anda nanti bersama dengan tetamu dari Perkeso sendiri. Untuk segmen pertama ini, kita akan bercerita dengan lebih lanjut tentang Sistem Insurans Pekerjaan atau SIP. Baik, bersama saya di studio merupakan Encik Anwar bin Mansur, Ketua Cawangan Faedah Sistem Insurans Pekerjaan. Selamat datang ke mydigital.kkmm, Encik Anwar. Terima kasih, Fariha. Baik, sebentar nanti kita nak berbual panjang ni, Cik Anwar, berkenaan dengan SIP. Satu sistem baru, baru 3 tahun kabarnya. Apa pun, kita nak tengok dulu paparan video berkenaan dengan SIP ini. Saksikan. Dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0 dan implikasinya kepada pencarum, kerajaan menerusi Perkeso mengorak langkah memperkenalkan sistem insurans pekerjaan. Itu satu inisiatif baru dalam memantapkan jaringan keselamatan sosial di negara ini bagi membantu golongan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Sistem insurans pekerjaan SIP mula dilaksanakan pada Januari 2018 sebagai satu jaringan keselamatan sosial bagi membantu golongan pekerja yang hilang pekerjaan untuk mendapatkan bantuan kewangan segera dan mencari pekerjaan baru. Serta memberikan program latihan dan latihan vokasional bagi meningkatkan kepulih pekerjaan untuk para pecarum SIP. Namun, jenis-jenis kehilangan pekerjaan yang tidak diliputi di bawah program SIP ialah persaraan wajib, tamat kontrak dan juga peletakan jawatan secara sukarela. Pelbagai faedah yang kami tawarkan di bawah program penempatan pekerjaan semula yang akan bermula pada Januari 2019 antaranya
Perkhidmatan Pekerjaan menyediakan perkhidmatan dan sokongan pekerjaan kepada orang berinsurans untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. Allowance mencari pekerjaan menyediakan allowance mencari pekerjaan bagi tempoh 1 hingga 6 bulan tertakluk kepada syarat kelayakan caruman dan kesediaan untuk bekerja semula. Allowance bekerja semula awal menyediakan allowance bekerja semula awal sebagai insentif bagi menggalakkan orang berinsurans untuk kembali bekerja semula. Allowance pendapatan berkurangan menyediakan allowance pendapatan berkurangan bagi orang berinsurans yang bekerja dengan lebih daripada satu majikan dan telah kehilangan pekerjaan. Allowance latihan menyediakan allowance latihan harian sekiranya orang berinsurans menjalani latihan vokasional. Yuran latihan membiayai yuran latihan orang berinsurans yang dibayar terus kepada penyedia latihan yang berdaftar. Jadi, sekiranya anda merupakan salah seorang pekerja yang telah kehilangan pekerjaan atau memerlukan bantuan perkhidmatan kami sedia membantu. Untuk keterangan lebih lanjut, sila berurusan dengan pejabat Pekeso yang berhampiran atau hubungi talian 1300-228,000 atau email kepada eis@pekeso.gov.my. Melalui perkhidmatan yang diberikan oleh sistem insurans pekerjaan, Pekeso akan terus komited dalam memberikan bantuan dan perkhidmatan yang terbaik bagi memenuhi keperluan pekerjaan anda. Di Pekeso, prihatin adalah jaminan kami. Baik, itu sedikit berkenaan dengan SIP, pengenalannya. Tapi kita nak tahu lebih lanjut dengan lebih jelas. Kita nak bersama dengan Encik Anwar. Encik Anwar, boleh terangkan lebih lanjutlah berkenaan dengan ini. Kita dah dengar sikit-sikit kan, tapi mungkin ada juga nak tahu apakah yang lebih telusnya berkenaan dengan sistem insurans pekerjaan ini. Baik, sistem insurans pekerjaan ni kita perkenalkan di Malaysia pada tahun 2017 di bawah Akta Sistem Insurans Pekerjaan tahun 2017. So objektif utama dia seperti kita tahu dia dan kita lihat dalam video tadi ialah untuk memberikan bantuan keuangan segera kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dia orang ni tidak menggunakan lagi duit yang ada dalam tabungan mereka. So yang keduanya kita ialah untuk memberikan peluang penempatan pekerjaan kepada pekerjaan yang lebih baik, dan yang ketiga ialah untuk memberikan latihan bagi menambahkan kemahiran mereka di masa yang akan datang bagi pekerjaan-pekerjaan yang baru. Di paparan video tadi kita tengok ada banyak allowance dan sebagainya, tapi selain itu apakah faedah-faedah yang lain yang ada di bawah SIP ni? Faedah yang lain selain daripada itu ialah apa yang ada dalam kerajaan punya program sekarang, di mana kita sediakan penjana kerjaya, kita juga menyediakan program subsidi upah, kita juga menyediakan SIP Prihatin 2.0, di mana SIP Prihatin 2.0 ni adalah untuk orang yang bukan pencarum, dan juga kita sediakan kerjaya gig, yang ini khas untuk mereka yang bekerja sendiri. Baik. Di bawah sistem insurans pekerjaan ni, siapa sebenarnya yang boleh mencarum? Adakah majikan ataupun pekerja? Okey. Bagi sistem insurans pekerjaan, majikan dengan pekerja memang perlu mencarum, sebab mereka ini caruman yang perlu dibayar oleh majikan dan pekerja ni adalah 0.2% setiap seorang, dan mereka mencarum menggunakan kaedah yang melalui portal caruman itu mestilah melalui portal yang telah disediakan oleh Pekeso. Baik. Tapi nak tahu juga bagaimana cara kalau misalnya mereka nak mencarum kan? Okey, kalau pekerja tu mestilah dia seorang pekerja lah di situ. Dia mestilah ada seorang majikan untuk dia bercarum. So majikan yang akan buat caruman bagi pihak pekerja. So caruman tersebut memang kita bayar melalui portal. Baik, kita berkenaan dengan SIP, tapi ada SIP 2.0 pemulih ni. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita saksikan terlebih dahulu paparan video berkenaan dengan SIP 2.0 pemulih.
sedikit. Kalau kita tengok tadi, perkeso itu prihatin itu berkeso. Jadi keprihatinan perkeso itu untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan dan sebagainya. Kita tahu tadi dah cakap SIP. Tadi yang sebentar tadi kita saksikan 2.0. Jadi apa sebenarnya penambahbaikan SIP dalam pemulih? Okey, dalam pemulih ni kerajaan telah meminta perkeso untuk menjadi pentadbir kepada program-program yang telah dilaksanakan dengan oleh kerajaan dengan dana yang memang diberi oleh kerajaan. Okey, SIP 2.0 adalah satu faedah yang kita sediakan di mana faedah ini adalah untuk orang ataupun orang di luar sana, rakyat Malaysia yang masih lagi menganggur, yang nak mencari pekerjaan. So apabila dia berdaftar dengan program SIP Prihatin 2.0, mereka juga layak untuk mendapat allowance mencari pekerjaan sebanyak RM600, RM300 dan RM400. Maknanya tak ada syarat tertentu ditetapkan. Maknanya tak kiralah siapa pun yang menganggur. Ya, betul. Syarat dia ialah mereka yang menganggur, yang tidak pernah mencarum dengan SIP. Kalau dah menganggur lebih daripada 1 tahun, mereka layak. Baik. Jadi kalau dia ada tak letakkan kategori kehilangan pekerjaan yang bagaimana boleh dituntut, yang tidak boleh dituntut? Okey. Jenis-jenis kehilangan pekerjaan yang kita benarkan untuk buat tuntutan ialah pembuangan kerja yang disebabkan oleh penutupan operasi, pembuangan kerja secara sukarela melalui skim pemisahan sukarela, pembuangan kerja yang akibat penutupan tempat kerja lah, penutupan tempat kerja akibat majikan dia bankrupt, ataupun peletakan jawatan yang disebabkan oleh gangguan seksual di tempat kerja dan juga ancaman lah yang berkaitan kepada pekerja tersebut. Dan juga ada yang tidak layak pula ni ialah bagi mereka yang berhenti kerja secara sukarela tanpa apa-apa sebab, tapi nak berhenti kerja sahaja. Dan juga peletakan jawatan yang tersebut melalui persaraan, apabila dah cukup umur 60 tahun dipersara. Kemudian seterusnya kita ada tamatnya tempoh kontrak perkhidmatan. So kalau tempoh kontrak perkhidmatan tu ada tempohnya, yang begitu pun tidak layak untuk buat tuntutan. Baik. Adakah pembayaran SIP ini hanya diberikan kepada mereka yang kehilangan kerja buat pertama kali saja, atau kalau misalnya dia pernah lebih daripada sekali itu, bagaimana? Okey, di bawah SIP ni kita membenarkan pekerja untuk membuat tuntutan berulang-ulang kali. Mengikut kajian yang kita jangkakan ialah bagi mereka yang berumur antara 18 tahun sehingga 60 tahun, mencarum bermula daripada umur 18 sampai 60 tahun, mereka ni akan layak untuk menuntut paling banyak pun sebanyak 11 kali tuntutan. 11 Maknanya 11 kali berhenti kerja. Oh, lebih daripada itu tak boleh itu saja jangkaan yang kita nampak. Saja. Baik, 11 kali. Baik, di mana boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan SIP dan juga Perkeso ni, Cik Anwar? Okey, Perkeso juga telah menyediakan laman web rasmi kita, iaitu www.perkeso.gov.my. Begitu juga kita ada Facebook, iaitu di Perkeso Official. Di Instagram juga di perkeso.official, juga di laman Twitter. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Anwar di atas penerangan ni. Moga-moga dapat banyak maklumat yang kita kongsikan berkenaan dengan SIP. Itu dia Cik Anwar, Ketua Cawangan Faedah SIP, untuk perkongsian yang cukup menarik berkenaan dengan sistem ini. Diharap ia dapat membantu kalian semua dan juga membuka mata, terutama majikan dan juga pekerja. Selepas ini, khas untuk mereka yang bekerja sendiri, kita akan kongsikan berkaitan dengan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, iaitu SKSPS. Dan sementara itu, anda juga boleh layari mydigital.kkmm.my untuk mengetahui pelbagai perkembangan terkini. Pelbagai booth dan aktiviti menarik disediakan untuk anda semua. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga Facebook. Kembali selepas ini. Telefon ni hebat. Order sekarang, esok dapat. Ramesh, kau pernah pakai ke telefon tu? Tak pernah nampak pun. Taklah. Diorang bayar aku untuk puji telefon diorang tu. Tak patut buat macam tu. Mana tahu telefon tu bukan tulen pun.
Baik padamkan ulasan kau tu sekarang. Jangan sebar maklumat palsu. Jadilah pengguna internet yang bertanggungjawab. Klik dengan bijak. Kembali bersama saya di mydigital.kkmm edisi pendidikan. Seperti yang saya katakan kepada anda tadi, segmen kali ini khas untuk mereka yang bekerja sendiri. Kalau tadi SIP untuk majikan dan pekerja, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS ini sesuai untuk mereka yang bekerja sendiri dan ingin mendapat perlindungan dan manfaat daripada perkeso. Baik, untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkaitan dengan SKSPS ini, saya ditemani oleh Encik Khairullah bin Haji Mahfud, Pegawai Tadbir Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Selamat datang ke mydigital.kkmm. Terima kasih, Puan. Baik, kita berkenaan dengan orang yang bekerja sendiri ni, kadang-kadang terfikir boleh ke kan nak pergi ke perkeso, nak cari kerja dan sebagainya, boleh dibantu ke tidak, sebab selalunya kita kaitkan perkeso ni dengan bekerja syarikat dan ada majikan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bekerja sendiri ni? Okey, terima kasih kepada Puan atas soalan tu. Okey, untuk ni kita kena faham dulu di sebalik soalan tu kan. Maknanya kalau dia bekerja sendiri tu apakah sebalik tu? Yang pekerjaan yang bukan bekerja sendiri tu. Okey, pekerjaan seperti mana sedia maklum bahawa pekerja tu adalah orang yang ada majikan. Ya, itu pekerja yang ada majikan itu adalah pekerja lah. Ya, pekerja biasa. Tetapi di sebalik itu pula yang bertentangan dengan dia adalah bekerja sendiri, orang yang tak ada majikan. Dia buat kerja, dapat upah, dapat gaji, dapat pendapatan, tetapi dia tak ada sesiapa yang memantau kerja beliau. Itulah orang yang bekerja sendiri dalam konteks itu. Tetapi dalam konteks SKSPS, ya, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Perkeso ni, di bawah klausa Seksyen 3 ya, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, dia mentakrifkan sebagai orang yang bekerja sendiri adalah orang yang maksudnya bekerja sendiri mestilah mereka yang berwarga negara Malaysia ataupun pemastautin tetap, dan mereka ini melakukan aktiviti pekerjaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan upah. Jadi dia jelas di bawah klausa itu, maknanya itulah tafsiran orang yang bekerja sendiri dalam konteks Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Orang bekerja sendiri ada akta untuk mereka? Of course. Ada? Kena ada akta. Sebab apa? Dia dalam akta ini kita akan melaksanakan satu undang-undang kepada orang bekerja sendiri ini, ya. Jadi kalau undang-undang dia bermula sejak tahun Jun 2017 lagi. Jadi bila dia dah bermula Jun 2017 tu, maknanya dia ada yang bersifat mandatory, ada yang bersifat sukarela, ya. Jadi pada Jun 2017 tu kita utamakan kepada sektor pengangkutan penumpang, yang itu bersifat mandatory. Maksudnya pengangkutan penumpang ni maksudlah taksi, e-hailing, bas, ya. Yang mana mereka ni kalau tak mencarum mendaftar dengan perkeso di bawah SKSPS ni, mana sudah menjadi satu kesalahan. Boleh didenda sebanyak RM10,000 ataupun 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kemudian pada tahun Januari 2020, sektor perlindungan telah diperluaskan kepada 19 industri yang lain, seperti pengangkutan barangan dan makanan macam adik-adik Grab, Grab Food Panda dan sebagainya ni. Kemudian kita kembangkan kepada pertanian, industri penjaja, penternakan, online business dan lain-lain. Itulah dia punya perjalanan SKSPS itu sendiri. Kita bercakap berkenaan dengan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Mungkin Encik Khairullah boleh terangkan lebih lanjut berkenaan dengan skim ini. Skim ni luas, ya, sebenarnya. Okey, kalau di Malaysia ni, kalau mengikut statistik, ya, kita ada lebih kurang 2.3 juta orang bekerja sendiri di Malaysia, yang mana menyumbang hampir 14 hingga 15% pada pasaran semua buruh. Ya, tak kira kalau dia termasuklah, ya, pasar buruh tu maknanya yang bekerja ada majikan, ada yang bekerja sendiri seperti inilah. Jadi 2.3 juta ni ramai. Kalau di Malaysia ni 2.3 juta ni termasuklah yang sektor-sektor tadi itulah, sektor pertanian dan sebagainya, ya. Waktu MCO ni nampaknya ramai yang berhijrah daripada pekerja yang ada majikan berpindah kepada bekerja sendiri, sebab
majikan tutup dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini maknanya dia sudah memberikan satu risiko besar lah bila dah ramai yang bekerja sendiri ni, waktu MCO pula tu. Jadi ramai yang mereka ni berisiko untuk berhadapan dengan bencana pekerjaan ataupun penyakit imat. Jadi dalam keadaan ni memang relevan lah SKSPS ditubuhkan pada tahun 2017 dan diperluaskan pada tahun 2020, dan kebetulan MCO pula berlaku pada 2020 ya. Jadi memang sesuai sangatlah, dan ramailah kalangan mereka ni telah pun mendapat manfaat faedah daripada apa yang SKSPS sediakan, dan sehingga hari ini kita ada lebih kurang 1,700 penerima faedah di bawah skim ini, melibatkan bayaran 5.2 juta lah kepada mereka. Baik, untuk mencarum ni, apakah syarat kelayakan yang diletakkan untuk mencarum? Syarat utamanya mestilah warga negara Malaysia lah. Ya, namun kita keluaskan juga kepada mereka yang bermastautin tetap, ya, kad IC merah orang kata ya. Jadi kemudian kita juga yang syarat nombor 2-nya mestilah individu yang menjalankan aktiviti pekerjaan ya dengan upah. Maksudnya upah. Maknanya kalau puan sendiri bekerja sendiri contohnya, tapi buat kerja tu suka-suka. Macam orang yang suka buat seni sebagainya kan, menyanyi, basker dan sebagainya, tapi dia tak nak upah. Dia suka-suka, yang itu tak boleh. Itu tak boleh lah. Jadi dia ni memang menjalankan satu aktiviti yang memang maksudnya nak dapatkan upah untuk segi ekonomi diri dan keluarga. Nombor 2 dan nombor 3 yang lain tu maknanya dia tak ada tahap umur. Kalau umur 80 tahun pun masih nak bekerja sendiri, dalam konteks tadi tu mana boleh, tak ada masalah. Kemudian mereka ni tak kira kerja part time ke full time dalam bidang yang dia masuk tu pun boleh, tak ada masalah. Yang itu yang kita galakkan malahan ya. Baik, itu antara syarat yang diletakkan. Dan sebelum kita nak meneruskan perbualan kita, Encik Hairullah, kita saksikan terlebih dahulu paparan video berkenaan dengan SKSPS ini. Man, kau pernah terfikir tak sampai bila kita nak buat kerja macam ni? Sikit kita buat, sikit lah hasil dia. Tak macam orang yang ada majikan, tiap-tiap bulan ada gaji tetap. Dengan bahayanya lagi, tiap-tiap hari kulu kilir dengan kapcai kita ni. Ini semua pendapatan kita, Cap. Yang penting halal. Alhamdulillah. Kalau apa-apa jadi pada aku, Cap, macam mana dengan orang nanti? Selagi aku ada kudrat, pula 4 kerat aku ni, aku akan usaha untuk orang. Kalau kau tanya pasal pelindungan kerja aku dah carum perkeso. Harap-harap kalau apa-apa jadi pada aku masa kerja, time aku susah ke, bolehlah ada orang bantu keluarga aku sikit sebanyak. Kau tak nak carum ke? Bagus tau. Nantilah. Tak bayar bulan-bulan tu leceh lah. Dengan anak aku nak keluar lagi ni, mesti banyak nak pakai duit. Kita ni sebenarnya sama je kan. Cari duit untuk teruskan hidup. Kena kuat untuk orang sekeliling kita. Kalau seorang-seorang tu boleh je lah fikir pasal diri sendiri. Kasihan kat dunia aku tu. Dengan sarat-sarat pun nak kena keluar niaga seorang-seorang. Mal, dari mana tu? Minta bantuan kau sikit lah, Mal. Tapi kalau susahkan kau tak apa tau. Aku cuba-cuba je ni. Taklah, boleh-boleh. Kau datanglah rumah. Aku ada kerja ni. Tak ke mana? Okey, aku gerak sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cap. Apa benda ni? Kenapa tak beritahu aku? Bila kena ni? Baru 2 minggu. 2 minggu? Sikit je. Doktor pun cakap sementara je ni. Lagi 3-4 bulan. Okey lah, sembuh. InsyaAllah. Kau doakan Tak apa, Ma. Kau mesti lagi perlukan daripada aku. Tak payah. Tak apa, Cap. Aku ada. Kau jangan risau. Kau ingat tak aku ada cakap pasal perkeso itu? Alhamdulillah aku dah carum. Jadi adalah duit diorang bantu. Kau dah carum ke belum? Aduh, Cap, jangan tunggu. Betul aku cakap. Malang tak baru, Cap. Kadang-kadang kita buat hati-hati, Cap. Ada orang yang kita tak tahu, Cap. Orang ada yang mempun, mabuk, tak ada lesen, Cap. Orang lain je yang masa, Cap. Alhamdulillah ada perkeso, Cap. The moment kita carum je, kita terus dapat coverage tau. Tak susah pun, Cap. Sekarang ni, daftar online je pun boleh, Cap. Ni, kursi roda ni. Aku tak mampu nak beli sendiri, Cap. Ubat-ubat aku, MC semua je, perkeso yang tanggung. Dapat duit sebulan aku dah macam gaji sebulan aku, Cap. Macam-macam aku dapat, aku cuba sangat. Minggu depan
lepas ni aku nak pergi pusat rehab Pekeso dekat Melaka. Nak rawat kaki aku balik ni. Kau kena jarum cepat jap. Jangan tunggu. Dah, kau pakai je. Duit aku ada. Kau settle anak bini kau dulu. Hello? Saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Saya datang sana. Saya datang sana sekarang. Terima kasih. Mal, bini aku dah selamat. Aku dah jadi bapa. Alhamdulillah. Tadi ajak. Aku nak kena gerak dulu ni. Nak kena hantar makanan. Lepas tu baru nak kena pergi hospital. Aku gerak dulu Okey. Hati-hati tau. Kau jarum. Mal, terima kasih Terima kasih tau. Kejap. Aduh, sikit lagi nak sampai ni, Kak. Kejap. Sikit lagi. Sesungguhnya meninggalkan para waris dalam keadaan berharta itu lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Baik, sedikit senario keadaan yang mungkin berlaku di sekeliling kita tanpa kita sedari sebenarnya. Ini yang dikongsikan dan kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan SKSPS ini. Baik, Cik Khairullah, ada orang bila kata, malas nak buat dan sebagainya sebab mereka ni kadang-kadang pening nak fikir pasal dokumentasi itu sendiri. Bagaimana? Apakah dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran dan mungkin juga prosesnya? Adakah sukar? Bagaimana? Dia orang bekerja sendiri ni kita adalah dalam kelompok ya, kalau kita tengok pada kategori mereka ni, kalangan mereka ni adalah orang-orang yang informal group. Maknanya mereka ni duduk di mana-mana pun kan, dia buat kerja sendiri. Jadi soal dokumentasi ni memang susah lah kalau kita nak minta secara proper kan, secara teratur. Jadi untuk masuk itu SKSPS telah mengambil pendekatan mudah ya, nak daftar mudah, kita mudahkan dengan cara maknanya just kemukakan salinan IC ataupun kad pengenalan sementara tadi tu kan, untuk pemastuan tetap ya. Atau dengan bersama dengan bukti pekerjaan dia lah kalau ada. Maknanya kalau dia seorang pemandu teksi, dia bawalah lesen PSV dia. Kalau dia penghantar barangan macam adik-adik Grab rider dan sebagainya, tunjuklah lesen-lesen memandu motosikal dan sebagainya ya. Mungkin dengan penghantar barangan tu lesen GDL, JPJ dan sebagainya lah. Kalau di penjaja maknanya tunjuklah lesen-lesen PBT ya, pejabat macam di BKL dan sebagainya. Kita mudah. Dan kalau perkara semua tu tak ada, contohnya macam Mak Kiah yang menjual nasi lemak di tepi jalan. Dia tak ada bukti apa pun, dia cuma ada IC. Jadi bawalah IC dengan pengesahan daripada pegawai kami yang ada di pejabat di mana-mana, 54 buah pejabat Pekeso di seluruh negara. Jadi cara pendaftaran tu mereka boleh datang sendiri ke mana-mana pejabat yang terdekat yang saya katakan tadi, 54 buah pejabat Pekeso di seluruh negara, dan juga mereka boleh melayari sendiri metrik portal kami iaitu metrik.pekeso.gov.my. Pergi aja layari benda tu, portal tu, boleh daftar terus, pindahkan duit melalui online dan automatik. Dia punya perlindungan tu bermula daripada saat dia berdaftar. Dia tak macam insurans biasa yang mana memerlukan cooling date dan sebagainya ya. Dia saat ni, kalau hari ni waktu sekarang ni jam 12 tengah hari, 12.1 tengah hari dah cover. Sama macam mana orang yang mendaftar mencarum 10 tahun 3 tahun yang dulu. Sama. Dan kena faham dia punya kaedah dia adalah orang untuk bekerja sendiri ni, dia kaedah prepaid. Ada bayar, ada caruman. Tak ada bayar, tak ada caruman. Baik. Jadi mudah. Jadi macam handphone, you ada bayar line, ada bayar, ada line. Tak bayar, tak ada line. Macam tu saja. Cukup mudah. Jadi kita nak sesuaikan dengan kesusahan, kepayahan nak cari masa dan sebagainya. Memang mudah. Nak buat 24 jam tengah malam nak daftar pun boleh. Tak ada masalah. Baik, kita dah tahu macam mana cara nak berdaftar. Kita dah tahu siapa yang boleh berdaftar. Sekarang ni katalah
saya kan nak jadi pencarum. Macam mana saya nak bayar? Dia ada satu cara kaedah pembayaran untuk caruman. Okey, proses untuk mengetahui dia punya prosedur tata cara itu kita boleh layari www.pekeso.gov.my. Di situ ada satu menu ya berkaitan dengan SKSPS. Pergilah layari di situ. InsyaAllah dia akan terteralah dia punya tu. Jadi di bawah SKSPS ni saya perlu lanjutkan juga penerangan ni. Kita ada 4 jenis plan caruman ya. 4 plan caruman ni terpulang pada orang bekerja sendiri tersebut untuk pilih mana satu yang dia rasa sesuai dengan untuk manfaat dia, faedah dia. Jadi kalau dia katakan dia bergaji, katakanlah dengan pekerjaan sendiri tersebut dia mendapat gaji RM5,000, tapi dalam perlindungan ini dia nak memilih yang perlindungan nombor 1 iaitu RM1,050 punya protection. So dia bayar saja, boleh terus sertai program ni dengan membayar caruman yang tertera tersebutlah di bawah plan nombor 1. Tapi kalau dia yang bergaji, katakan dia dengan pendapatan sekitar RM1,000 atau RM2,000, tapi dia rasakan untuk manfaat diri dan keluarga, kalau berlaku sebarang kontingensi ataupun kemalangan, dia nak supaya manfaat faedah tu tinggi dia dapat. Jadi dia boleh ambil plan nombor 4 yang berharga dalam sekitar RM49.40 sebulan, ataupun dia nak bayar setahun pun boleh RM592.80 setahun. Jadi dia punya faedah tu berbeza lah. Contohnya kalau MC ya, kalau dia ambil plan nombor 1, MC dia RM30 satu hari. Jangan kata orang bekerja sendiri tak ada MC. Dia ada MC. Jadi MC tu akan dibayar oleh Pekeso. Sama macam orang yang bekerja yang ada majikan. Ya, kemudian kalau dia ambil yang plan yang mahal tadi, dia akan dapat lebih kurang dalam RM105 sehari. Kalau dia dapat contohlah COVID-19 yang berlaku ya. So akan di bawah SKPS kita juga bayar faedah tersebut kepada orang-orang yang bekerja sendiri yang tak dapat pergi kerja disebabkan COVID-19. Kena kuarantin dan sebagainya. Kita akan bayar. Kalau dia ambil plan nombor 4, sehari RM100, RM105, darablah 10 hari berapa dah. Duduk di rumah goyang kaki pun maknanya sok-sok akan bayar. Cumanya kita kena ada ilmu dan informasi berkenaan dengan itulah kita mohonlah kepada semua masyarakat supaya kongsikan ilmu ni supaya mereka ni dapat maklumat. Sebab rata-rata mereka ni kalangan kesedaran mara kita pun. Tapi kadang-kadang nak bayar ni susah. Ya. Sebab apa? Di bawah faedah di bawah faedah SKSPS saya nak lanjutkan juga. Dia ni ada faedah orang tanggungan. Ya, di mana kita akan membayar pencen seumur hidup kepada waris yang ditinggalkan. Macam cerita video tadilah. Kalau dia mengambil plan nombor 4, isteri dia akan mendapat lebih kurang faedah lebih kurang RM3,555 sebulan sepanjang hayatnya. Dia nak kahwin semula pun tak kisah. Faedah tu akan berterusan. Itulah sumbangan kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Jadi itulah kita pesan kepada semua warga yang bekerja sendiri ni. Anda sebenarnya menjadi keutamaan kami di Pekeso ya. Pekeso ni ada skim keselamatan sosial pekerja yang mana pekerja yang ada majikan kita cover. Kita ada SIP yang mana kalau hilang pekerjaan kita carikan kerja dengan kita bagi allowance pada mereka. Kemudian kepada orang bekerja sendiri kita tidak tinggalkan begitu saja. Kita beri keutamaan kepada mereka supaya sama-sama mendapat faedah seperti mana orang yang bekerja yang ada majikan. Jadi rebutlah peluang ini untuk sama-sama kita melestarikan dana protection yang disediakan oleh Pekeso. Dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pekeso ini, kita nak tahu juga apa inisiatif kerajaan pada tahun 2022. Itulah 2021 kita pun dah ada inisiatif kita sendiri yang insentif daripada kerajaan. Banyak peluang, contoh adik-adik warga, rakan penghantar semua yang Grab semua ni, ramai yang dah dapat pun faedah tersebut. Bersyukur pun keluarga mereka bila mana ahli keluarga yang menjadi tunggak utama untuk cari rezeki tersebut telah pun meninggal dunia waktu bekerja mereka dapat pencen. Jadi untuk tahun 2022 ada beberapa skim yang kita diamanahkan oleh kerajaan, antaranya seperti SPS Khidmat lah di mana program ini kerajaan berikan bayaran 100% caruman di bawah plan nombor 2 kepada golongan-golongan sukarelawan seperti polis, tentera, APM, angkatan pertahanan awam dan juga maritim, dan juga pengkhidmat masjid seperti Bilal seperti Bilal, Siap dan sebagainya lah. Kemudian imam dan sebagainya. Kemudian kita juga berikan kepada penyelia petugas pemulihan komuniti. Itu pun sama, mereka akan dapat insurans percuma lah daripada kerajaan dan juga contract for service kepada kalangan pekerja-pekerja kerajaan yang bersifat contract for service.
ya, mereka akan mendapat faedah manfaat di bawah plan nombor 4. Dan di samping juga kita ada, kerajaan juga telah meluluskan bantuan padanan caruman kepada beberapa sektor seperti SPS Lancung ya, kepada golongan pelancong-pelancong ya, agensi-agensi pelancong, ramai-ramai yang tour guard dan sebagainya, mereka tak ada protection. Jadi kerajaan telah mengesyorkan supaya diberikan perlindungan kepada mereka secara 20-80%. Maknanya mereka cuma bayar RM46.60 dapat setahun. Balance tu 100 lebih akan ditanggung oleh kerajaan. Dapat 12 bulan. Yang itu kita diberikan kepada SPS pelancong dan juga kepada orang asli, orang asal ya di Sabah Sarawak. Kita juga kepada pertanian, SPS Tani. Kita juga kepada SPS Hantar, adik-adik yang menghantar barangan makanan tu, SPS Jaja, kepada orang yang OKU pun dapat juga faedah yang sama, dan kepada semua kaum wanita ya. Kepada kaum wanita pun dapat, tak kira berapa sektor sekalipun, macam puan sebagai pengacara majlis pun boleh juga mendapat faedah ini, cuma bayar RM46.60 dapat 12 bulan protection. Dan juga kepada warga-warga seni lah. Jadi penyanyi ke penulis dan sebagainya yang bersifat seni boleh mendapat faedah sama, padanan caruman, cuma bayar RM46.60 dapat 12 bulan protection di bawah plan nombor 2. Itu antara inisiatif. Maksudnya lebih besar ruang lingkupnya, sebab kita nak kerajaan melihat warga orang bekerja sendiri ni ramai. Dan bayangkan ya, kalau dia menyumbang 2.3 juta, sekarang ni yang mencarum dengan SKSPS cuma 340,000. 340,000 yang accident 1,000 lebih. Jadi bayangkan kalau 4% tersebut, 0.4% tu dibawa kepada 2.3 juta, dia ada lebih kurang 90,000 yang accident secara teorinya lah. Jadi di manakah mereka berada? Siapakah yang menanggung kos-kos rawatan mereka? Sudah tentu kerajaan ataupun keluarga mereka sendiri. Jadi biarlah kos 90,000 orang yang kemalangan tadi tu, biarlah pindah kepada PKSO. PKSO akan meneruskan tanggungjawab amanah kita sebagai pelindung keselamatan sosial kepada para keprihatinan yang ditunjukkan oleh PKSO kepada rakyat Malaysia. Baik, itulah tadi perkongsian yang cukup bermanfaat bersama Encik Khairullah bin Haji Mahfud, Pegawai Tadbir Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Terima kasih Cik bersama dengan kami ya. Moga-moga apa yang dikongsikan sangat-sangat bermakna untuk semua. Pastinya manfaat tentang Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Sekembali nanti kita akan berkongsi tentang satu program daripada PKSO, iaitu Return to Work RTW. Selain dari temu bual ini, anda juga boleh ke booth-booth yang disediakan oleh mydigital.kkmm.my. Pastinya ada pelbagai program dan juga tawaran menarik yang disediakan oleh agensi dan kementerian khas untuk anda. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Ada seorang budak yang teringin nasi lemak. Buat pesanan guna aplikasi yang gerakkan makcik siapkan makanan. Yang suami jualkan untuk bayar yuran anak. Yang gunakan rangkaian telekomunikasi yang hubungkan pusat data untuk kuasakan aplikasi untuk menyirami ladang. Yang wujudkan pekerjaan untuk mereka. Termasuk makcik yang menyiapkan bungkusan. Untuk budak ini yang teringin nasi lemak. Digital Malaysia menghubungkan semua untuk kita merintis impian demi kesejahteraan Malaysia. Memang betul-betul dah down masa tu. Dah down macam malas nak fikir dah pasal orang. Dan taklah jadi-jadilah. Lepas tu macam dah banyak kali operation dah. Saya dah kat 5 ke 6 kali operation. Macam satu hari tu saya terfikir macam tadi saya kata ni, dunia ni tiba tepat untuk kita diuji. Saya macam apalah, saya ambil ayat tu, saya fikir hari diuji. Macam saya cuba push. Nama
saya Muhammad Nur Amir Syukran Bihanib, bekerja di Daerah Podwa Engine Manufacturing Sinar Berhad sebagai HR. Sebelum saya sakit ni, saya di bahagian production. Memang kerja dia lebih daripada mesin. So sekarang ni kepegawaian terbatas. Saya dapat peran untuk Perkeso lah. Dapat call daripada Perkeso untuk program pemulihan program ni lah, program Return to Work. Dia kata saya layak untuk ke pusat rehab. Anda masih dalam mydigital.kkmm membincangkan topik Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Kalau tadi kita berkongsi antara skim perlindungan Perkeso, sekarang kita nak tahu tentang bagaimana orang berinsurans atau OB boleh kembali bekerja dengan program Return to Work RTW. Baik, untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan RTW, bersama saya di studio ialah Puan Rosmawati binti Mat, Ketua Cawangan Return to Work. Selamat datang ke mydigital.kkmm, Puan. Okey, terima kasih. Baik, tadi dengan paparan video tadi pastinya menyentuh hati, dan ini antara situasi yang sering berlaku, bagaimana Perkeso dapat membantu seseorang itu untuk kembali bekerja. Jadi, apakah itu sebenarnya program Return to Work? Okey, terima kasih Puan. So, program Return to Work ni sebenarnya diperkenalkan oleh Perkeso secara pilot pada tahun 2005. Tetapi dikembangkan secara lebih menyeluruh pada tahun 2007, di mana konsep program ini adalah untuk kita membantu pencarum Perkeso yang terbencana macam kes tadi kan, yang kehilangan yang kehilangan anggota ataupun ada masalah dari segi kesihatan. Kita pulihkan dan kita kembalikan semula mereka menjadi seorang yang produktif dan kembali semula bekerja. So di bawah program ni, kalau kita lihat, kita mengetengahkan konsep pengurusan hilang upaya ataupun disability management, yang mana kita ada seorang pengurus kes kita panggil untuk manage kes setiap pencarum yang ada masalah ni. Kita adalah sebagai facilitator ataupun orang tengah yang akan berkomunikasi dengan pakar merawat, terapi, majikan, untuk kita atasi apakah halangan setiap pekerja dalam mereka kembali semula bekerja. Dan di sini juga apa yang penting, kita menggunakan konsep early intervention ataupun intervensi awal, kerana pelbagai kajian yang kita tengok di Malaysia, di luar negara, kita dapati bahawa jika seseorang pekerja itu ada masalah hilang upaya, jika kita tak bagi rawatan yang bersesuaian, proses pemulihan akan menjadi lebih panjang. Dan yang merisaukan kita adalah ia akan menjejaskan aktiviti harian mereka, aktiviti di tempat kerja, dan yang paling penting, mereka kehilangan pekerjaan. Jadi dalam keadaan pandemik sekarang, dalam situasi ekonomi yang terjejas, sukar apabila berlaku kehilangan pekerjaan. Saya rasa ini antara tugas ataupun tanggungjawab yang mencabar. Betul. Kan, Return to Work ini, sebab bila membabitkan tentang kehilangan anggota, bukan sahaja kehilangan fizikal tetapi secara emosi dalaman juga. Perlu dibimbing untuk kembali ke bekerja. Jadi kita nak tahu apakah proses Return to Work ini kepada orang berinsurans yang perlu mereka lalui kan? Okey. Setiap pekerja yang ada masalah yang memerlukan perkhidmatan di bawah program Return to Work, mereka boleh datang pada kami, dan setiap kes kita akan nilai apakah keperluan mereka, sama ada dari segi fizikal ataupun vocational, dan juga masalah emosi yang memerlukan sokongan psikologi, yang mana itu adalah fokus kita sepanjang pandemik ni, di mana kita lihat kebanyakan pekerja menghadapi masalah tersebut. So kita akan berikan perkhidmatan seperti terapis cara kerja, terapis macam mana dia nak tingkatkan fungsi anggota, ataupun bagi mereka yang ada masalah percakapan, kita ada terapi percakapan, speech therapy. Kita juga bagi sokongan psikologi, ataupun macam tadi kita ada portal My Future Job kan. So bagi mereka yang dah kehilangan pekerjaan, kita ada pegawai penempatan pekerjaan yang membantu setiap pencarum untuk mereka ni dibantu kembali semula kepada majikan yang baru. So perkhidmatan ini boleh didapati di pusat rehabilitasi kita di Melaka. Semua disediakan di bawah satu bumbung,
pendukung di mana perkhidmatan fizikal, vocational, kita ada peralatan yang canggih yang up to date yang disediakan khusus untuk membantu pencarum yang ke sana untuk dipulihkan dan kembali semula bekerja. So di samping tu kita juga ada panel hampir 150 panel di seluruh Malaysia yang memberikan perkhidmatan rehabilitasi. So tak ada masalah, tak ada isu kepada pencarum kita untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Maknanya return to work ni memang akan membantu individu yang berada di bawah RTW ni untuk betul-betul baik sehingga mereka betul-betul bersedia untuk kembali. Ya, betul. Betul. Kita akan cuba tackle masalah fizikal. Macam mana fizikal dia? Contohnya kalau ada macam kes tadi kan yang kehilangan anggota kaki putus akibat kemalangan. So kita akan bekalkan kaki palsu. Dan bila kita bekalkan kaki palsu tu, kita ajar pula macam mana nak guna kaki palsu tersebut supaya dia selesa dan dapat berjalan dengan selamat tanpa jatuh ataupun kemalangan semula. Dari situ kita akan, yang pentingnya adalah intervensi di tempat kerja, di mana kita akan turun kepada majikan dan bincang dengan majikan bahawa pekerja dia ni masih lagi dalam proses pemulihan di bawah perkeso, dan kita anggarkan dalam tempoh 3 bulan dia akan kembali semula kepada majikan. Dan dari situ kita tengok selalunya, kalau kita tengok secara perbandingan kes yang dirujuk kepada return to work dengan yang tak melalui program return to work, proses pemulihan di bawah return to work adalah lebih singkat. Jadi majikan akan dapat bekerja mereka dengan lebih cepat. Dia ada tak kriteria tertentu kalau misalnya untuk mengikuti RTW ini? Yang penting kriterianya adalah pencarum perkeso yang ada masalah hilang upaya, tetapi yang pentingnya adalah motivasi mereka sendiri. So jadi jika ada pencarum kat luar sana yang ada masalah hilang upaya, maybe akibat kemalangan aja, kontak perkeso. So kita boleh berikan perkhidmatan secara cepat, macam kita kata konsep early intervention tadi. Kita akan adakan perbincangan dengan doktor merawat, apakah rawatan yang paling cepat untuk kita punya pesakit. Kita juga antara kriteria juga adalah pekerja yang masih dalam cuti sakit, yang masih belum kembali ke alam pekerjaan. So kita boleh bantu bagaimana mempercepatkan proses cuti sakit itu dia boleh dipendekkan. Ataupun pekerja yang dah kembali semula bekerja selepas kemalangan tapi ada masalah di tempat kerja, maybe masalah daripada segi emosi yang memerlukan sokongan, ataupun dari segi modifikasi tempat kerja. Kadang-kadang mereka balik semula bekerja tapi persekitaran kerja itu tak sesuai. So di perkeso kita menyediakan juga perkhidmatan untuk modifikasi tempat kerja. Dan yang penting juga adalah pekerja yang dah kehilangan pekerjaan ni, yang akibat penyakit kehilangan pekerjaan, datanglah kepada kami untuk kami bantu semula mereka untuk kembali semula ke majikan. Puan, setakat ini berapa ramai sebenarnya orang berinsurans yang telah mendapat manfaat di bawah RTW ni? Berdasarkan statistik sejak kita perkenalkan pada tahun 2007 hingga Oktober 2021, hampir 41,000 peserta program return to work yang telah berjaya kembali semula bekerja. Tapi itu hanya dari segi statistik, Puan. Kejayaan dari segi statistik. Yang penting di perkeso adalah impact daripada program ini kepada peserta program, di mana mereka dapat pulih, berdikari, menguruskan diri tanpa memerlukan bantuan orang, dan yang pentingnya mereka dapat menyumbang semula, balik semula kepada keluarga, kepada majikan, dan menyumbang seterusnya kepada negara. Baik. Sesuatu situasi yang berlaku seperti kemalangan dan sebagainya, untuk kita bangkit semula kan, apatah lagi kehilangan anggota badan kita untuk membuatkan kita boleh bekerja semula sebelum ini, pastinya itu satu benda yang sangat-sangat sukar kan. Jadi inilah dia fungsi juga peranan yang dimainkan di bawah return to work. Jadi kita nak dengar sendiri sebenarnya pengalaman seorang peserta return to work. Ya, kita ada seorang peserta return to work di talian, iaitu Encik Salam bin Majid. Assalamualaikum, selamat datang ke Majita.kkmm. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cik Salam. Ya. Okey. Kami nak mendengar pengalaman Cik Salam sendiri dan difahamkan Cik Salam mengalami kemalangan. Mungkin boleh Cik Salam kongsikan bersama dengan kami. Ya, saya mengalami kemalangan pada 2014 bulan 7, and then saya masuk ke perkeso, rehab perkeso
dan ditempatkan di sana selama setahun 3 bulan. Saya meneruskan latihan sehingga saya bekerja kembali pada 2018 hingga sekarang. Saya mengalami kecederaan pinggang melibatkan tulang T12, spinal cord injury. So, alhamdulillah sekarang saya masih bekerja lagi lah dengan company yang sama, tetapi saya ditempatkan untuk kerja yang spesifik dengan kecederaan yang saya alami, iaitu tak banyak berdiri, duduk. Maknanya tukar aliran, maknanya unit tu lain. Maksud dia? Tukar aliran unit tu lah. Sebelum ini Cik Salam bekerja di mana? Di bahagian mana? Sebelum saya bekerja company yang sama, tetapi department tu ditukarkan untuk pekerjaan yang lebih sesuai dengan kecederaan yang saya alami. Baik. Itu tak memerlukan banyak berdiri, duduk, and then macam itulah. Cik Salam. Telefon operator, ya. Bagaimana program RTW ini sebenarnya dapat membantu Cik Salam sekarang ni? Pada saya dia sangat membantulah untuk memulihkan kembali semangat kita sebagai orang yang dah mengalami kecederaan, dan sekarang sangat membantulah sekurang-kurangnya untuk membuatkan kita gembira, happy, tak tekanan dengan bekerja. Emosi tu stabil okey kan? Semangat kerja stabil. Tu ada. Baik, Puan Ros, dengan apa situasi yang berlaku pada Cik Salam ini, difahamkan kemalangan tapi cumanya bila ada di bawah RTW ini kembali bekerja, semangat dah pulih dan sebagainya. Jadi bagaimana Puan Ros, boleh terangkan sedikit RTW ini dapat membantu Cik Salam? Okey, Cik Salam ni macam kita kata tadi, kita dah membantu hampir 41,000 dan ini adalah salah seorang hero kami. Di mana kes beliau dirujuk dan di bawah pengawasan kita, macam tadi kita dah hantar ke pusat rehab setahun lebih, dan yang pentingnya Cik Salam ni adalah dia bermotivasi sangat untuk kembali semula bekerja. So kita dah bagi rawatan, pemulihan, kita juga bagi pembekalan implan untuk masalah tulang belakang beliau. Kita bagi juga peralatan untuk bagaimana dia nak bergerak, dan yang pentingnya adalah perbincangan kita dengan majikan untuk pertukaran kerja daripada seorang di bahagian lain ke bahagian yang tak menggunakan fizikal yang banyak dan bersesuaian dengan kapasiti beliau selepas kemalangan tersebut. Tapi untuk kes Cik Salam, kita mengucapkan tahniah dan terima kasih banyak pada majikan yang sangat support, yang sangat memberi sokongan kepada program ini dan kepada Cik Salam untuk terus bekerja di company tersebut. Kerjasama yang baik juga perlu kan? Itu sangat sendiri. Ya, betul. Sebab kita bercakap tentang program Return to Work, so workplace punya persekitaran adalah sangat penting kepada kita untuk menjayakan program ini. Cik Salam? Ya, saya. Mungkin Cik Salam sendirilah kan boleh berkongsi dengan orang ramai bagaimana kalau mereka mengalami nasib yang sama seperti Cik Salam supaya terus kembali bermotivasi. Ya, untuk kawan-kawan yang mengalami nasib yang sama seperti saya beri nasihatlah kepada mereka. Kalau kita boleh bekerja dan berusaha kembali, kita teruskanlah kehidupan untuk memberi semangat balik kepada diri kita sendiri sekurang-kurangnya untuk meneruskan hidup. Sebenarnya masih ada harapan untuk kita teruskan kehidupan dan kita jangan give up. Baik. Dengan bekerja, ia akan memberikan peluang balik untuk kita move on ke depan dan kita tak duduk bersendirian di rumah rasa macam fikiran kita macam buntu dan memikirkan benda-benda yang bukan-bukan yang tak sepatutnya. So dengan bekerja membuatkan kita kembali happy dan kembali macam orang biasa sekurang-kurangnya, walaupun tidaklah, tapi sekurang-kurangnya untuk diri kita untuk terus move on ke depan. Betul. Saya doakan moga Cik Salam sentiasa sihat dan dapat menjalankan tugas harian dengan baik. Dan dengan bekerja juga kita dapat sokongan support daripada majikan, dengan kawan-kawan dan orang keliling juga yang melihat kita
itu juga beri semangat kepada kita untuk lebih improve lah sekurang-kurangnya. Baik. Cik Salam, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi pengalaman. Ya. Sekaligus apa yang diceritakan oleh Cik Salam ini sebenarnya memberi juga inspirasi kepada semua. Ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri segmen, kita nak saksikan dahulu rangkuman berkenaan RTW. Kepada kedua tetamu kita, Puan Rosmawati Mintimat, Ketua Cawangan Return to Work, dan juga Encik Salam, peserta program Return to Work. Semoga program Return to Work akan terus komited membantu orang berinsurans untuk kembali bekerja. Baik, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebentar lagi kita akan kongsikan dengan anda satu lagi program, iaitu My Future Jobs. Nak tahu apa itu My Future Jobs? Teruskan bersama kami. Sementara itu, anda juga boleh ke booth yang disediakan di dalam portal mydigital.kkmm.my. Kerana di situ banyak info-info menarik selain daripada temu bol ini dapat anda nikmati, dibawakan oleh agensi dan kementerian. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kami faham nak berniaga ni mencabar. Tahu tak perniagaan anda boleh dipasarkan secara percuma di Cari @Unify. Perniagaan anda kekal beroperasi 24 jam dan meluas ke seluruh kejiranan agar lebih ramai pelanggan menemui anda dan berhubung terus secara langsung. Sertai Cari @Unify sekarang dan kembangkan perniagaan anda. Senang dengan My Future Jobs, rancang kerja yang barumu atau temui calon terbaik untuk isi kekosongan. Kami bantu tak kira siapa bekerja atau majikan. Jom ke My Future Jobs sekarang. Kami bersamamu sepanjang masa. Layari myfuturejobs.gov.my untuk peluang pekerjaan hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di mydigital.kkmm. Untuk pengetahuan anda, selain pendidikan, mydigital.kkmm juga mempunyai beberapa kategori lain untuk tontonan anda. Antaranya teknologi, keusahawanan, pelancongan, hiburan, industri kreatif, sukan, gaya hidup dan juga kesihatan. Tujuannya adalah untuk mengupas segala inisiatif kementerian dan juga agensi kementerian agar sampai kepada anda. Apa yang anda perlu buat? Anda hanya perlu melayari mydigital.kkmm.my. Baik. Sebenarnya banyak sudah kita kongsikan dengan anda tentang skim perlindungan dari Perkeso, iaitu Sistem Insurans Pekerjaan, iaitu SIP, skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS, dan sebentar tadi program Return to Work. Jadi kita akan sambung perbualan kita tentang satu inisiatif, iaitu My Future Jobs. Dan untuk berkongsi tentang My Future Jobs, saya ditemani oleh Puan Gayatri Vadivel, Ketua Cawangan
dengan perkhidmatan pekerjaan. Selamat datang ke mydigital.kkmm, Puan. Terima kasih. Tadi tengok video My Future Jobs tu, meriah. Baik, mungkin boleh terangkan lebih lanjut berkenaan dengan My Future Jobs ini. Okay. So, portal My Future Jobs ni merupakan salah satu inisiatif yang dibangunkan menerusi Kementerian Sumber Manusia, menerusi PKSO untuk membantu mereka yang terkesan, terutamanya selepas pandemik COVID ni. Mereka terkesan dan mereka memerlukan bantuan pekerjaan. Ia juga merupakan satu inisiatif di bawah Perkhidmatan Pekerjaan PKSO yang sebenarnya bermula pada tahun 2007, way back then, di mana kami membantu mereka yang terbencana disebabkan oleh kemalangan yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun mereka yang mengalami keilatan. So daripada program tersebut kami melihat ramai yang memerlukan bantuan untuk pencarian pekerjaan, dan di situlah kami telah memperluaskan perkhidmatan kami bukan sahaja kepada mereka yang kurang upaya, kepada mereka juga di bawah sistem insurans pekerjaan seperti mana Encik Mak Anwar ada kongsikan, dan juga telah diperluaskan kepada semua rakyat Malaysia yang ingin melaksanakan pencarian pekerjaan. Baik. Kita nak tahu juga portal My Future Jobs ini kan, apa ciri-ciri keistimewaan yang ada dalamnya? Okay. So, My Future Jobs ni terdapat pelbagai ciri-ciri yang menarik. Yang pertamanya ialah satu portal yang telah diiktirafkan sebagai portal penyedia perkhidmatan pekerjaan negara, yang mana kami menjemput semua platform yang berkaitan dengan aspek pekerjaan untuk bersama kami melalui single platform ni untuk menunjukkan apa-apa inisiatif pekerjaan yang boleh kita kongsikan. Itulah satu landing page yang kita ada, yang semua rakyat Malaysia boleh menerusi pautan tersebut untuk melihat aspek-aspek yang ada. Yang keduanya yang paling penting adalah portal pekerjaan ini adalah berasaskan padanan pekerjaan berkaitan dengan parameter yang penting untuk kita melaksanakan padanan. Kalau kita tengok portal yang biasa, kita berasaskan keyword search saja. Seperti mana kalau pergi Google, kita meletakkan satu perkataan dan kita akan dapatkan pencarian tersebut. Tetapi dengan padanan bidirectional ni ataupun padanan melalui parameter yang berbeza dan penting, kita dapat padanan pekerjaan yang lebih accurate ataupun lebih tepatlah untuk pencari pekerja tersebut. Sesuai dengan apa yang kita ada. Betul. Dan juga yang menarik ialah ia juga memaparkan kekurangan ataupun jurang kemahiran yang terdapat pada pekerja tersebut. So sebagai contoh, saya ingin mencari pekerjaan sebagai dalam bidang perhotelan sebagai admin ke, dan sekiranya saya tidak mempunyai kemahiran yang tertentu yang diperlukan oleh majikan tersebut, sistem tersebut juga akan memaparkan apakah jurang kemahiran yang ada terdapat dalam pekerjaan tersebut yang saya perlu untuk upskillkan ataupun meningkatkan keboleh pekerjaan saya. So that's one of the features. Dan yang paling penting, portal ni bukan sahaja portal padanan pekerjaan, dia juga mengandungi konsep perkhidmatan pekerjaan secara individu. So sebalik portal tu, mungkin tuan-puan di sana tak lihat daripada di hadapan portal tersebut, tetapi di belakang takbir portal tersebut sebenarnya terdapat kita punya pegawai perkhidmatan pekerjaan yang membantu golongan-golongan pencari kerja yang memerlukan bantuan kami daripada kalangan OKU, golongan lepasan sekolah yang memerlukan, mungkin dia tidak bekerja dah lama, dah lupa nak buat resume khas. Di sinilah kami membantu mereka secara satu-satu untuk sampai tahap tu. Macam bimbing daripada A sampai Z. Betul. Dalam satu senario kami juga akan mengikuti mereka untuk berjumpa dengan majikan untuk untuk meyakinkan majikan apakah pekerjaan yang OKU ni boleh laksanakan. So sehingga tahap itu. So portal ni saya rasa komprehensif, diliputi oleh aspek padanan pekerjaan dan juga aspek kemanusiaan yang mana kita membantu mereka daripada sokongan individu ni untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Dia bukan sahaja peluang pekerjaan tapi keseluruhan, saya rasa 360 darjah semua dia dah bantu dan sebagainya. Betul. Jadi setakat ni macam mana respon orang ramai? Okay, so kita dah ada 1.2 juta pencari pekerja yang telah berdaftar dengan kami, dan portal kami pada satu masa kita akan melihat kekosongan yang aktif. Kita ada dalam 400,000 kekosongan yang aktif yang ada untuk rakyat Malaysia untuk melaksanakan pencarian, untuk tengok mana-mana pekerjaan yang bersesuaian dengan kompetensi mereka pada satu masa tersebut. Tadi cakap ramai yang berdaftar. Macam mana nak mendaftar tu? Okey, senang sahaja. Tuan-puan yang bersama kami perlu ke pautan www.myfuturejobs.gov.my untuk mendaftar sama ada sebagai pencari kerja ataupun majikan yang ingin menawarkan kekosongan pekerjaan kepada rakyat Malaysia kita. Baik.
Puan, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang diskusi kita ini, kita nak saksikan terlebih dahulu video tentang Penjana Kerjaya 3.0. Saksikan. Hai semua, apa khabar? Hari ini ada maklumat baru nak dikongsikan dengan anda. Perkeso ada mengumumkan penambahbaikan untuk insentif Penjana Kerjaya 3.0. Kategori insentif yang ditawarkan di bawah Penjana Kerjaya 3.0 adalah peluang pekerjaan untuk golongan lepasan sekolah, golongan mudah terjejas seperti orang kurang upaya, golongan pekerja yang berumur 40 tahun ke atas, bekas banduan dan juga insentif untuk pihak majikan yang menawarkan pekerjaan seperti individu-individu yang Bella sebutkan tadi. Antara allowance yang ditawarkan ialah bantuan mobiliti antara RM500 sehingga RM1,000 secara one-off kepada pekerja yang menerima pekerjaan baru. Untuk majikan yang mengambil pekerja di bawah Penjana Kerjaya 3.0 sehingga RM36,000 untuk tempoh 6 bulan akan dibayar. Selain itu, ada juga allowance bantuan untuk menjalani latihan RM7,000 bagi setiap pekerja. Jadi, sesiapa di luar sana yang sedang mencari pekerjaan, anda boleh daftar, lengkapkan profil dan boleh buat permohonan pekerjaan di portal My Future Jobs melalui www.myfuturejobs.gov.my. Untuk majikan pula, iklankan jawatan kosong dan ambil pekerja baru di portal My Future Jobs dan kemudian buat permohonan insentif di Penjana Kerjaya menerusi penjanakerjaya.perkeso.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari www.perkeso.gov.my atau hubungi 1300 22 8000 atau 038091 5300 atau email penjanakerjaya@perkeso.gov.my. Ikuti media sosial My Future Jobs Official untuk mendapatkan maklumat aktiviti carian pekerjaan. Tarikh permohonan ialah dari 15 Julai 2021 sehingga 31 Disember 2021. Baik, kita teruskan diskusi kita berkenaan dengan topik ini. Puan, mungkin boleh terangkan lebih lanjut berkenaan dengan Penjana Kerjaya 3.0 ini. Okey, thank you. So, untuk Penjana Kerjaya 3.0 ini adalah satu inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Perkeso menerusi Kementerian Sumber Manusia, di mana inisiatif yang disediakan untuk membantu majikan dan juga pekerja yang daripada golongan lepasan sekolah, yang tiada pekerjaan, graduan-graduan yang menganggur, mereka yang telah diberhentikan kerja dan golongan yang ingin mencari pekerjaan untuk mendapat peluang-peluang pekerjaan menerusi majikan ni. So, Penjana Kerjaya 3.0 ni merangkumi 3 jenis aspek. Satu ialah insentif kewangan kepada majikan dan yang keduanya adalah program latihan turut disediakan di bawah 3.0 ni, di mana setelah majikan telah melaksanakan pengambilan inisiatif latihan kemahiran juga disediakan di bawah insentif ni. Dan yang ketiga adalah mobility, insentif mobility yang disediakan sebagai satu allowance persediaan pekerja untuk mereka selepas mereka telah diberhentikan, mungkin mereka kena bersedia, they have to spend some money dan sebagainya. So inisiatif itu turut diberikan di bawah Penjana Kerjaya 3.0 ini. Okey, dari segi bantuan diberikan ini, bagaimana respon dan juga impak kepada Penjana Kerjaya sebelum ini sehingga ditambah baik kepada Penjana Kerjaya 3.0 ini? Okay. Secara keseluruhan kami melihat impak tu sangat besar dari segi majikan-majikan yang mengambil peluang untuk insentif ni, di mana mereka membuat pengujudan pekerjaan, job creation kepada pencari kerja yang terkesan, dan dengan itu pencari kerja pun dapat menikmati pelbagai peluang pekerjaan yang mereka boleh memilih untuk bersama majikan tersebut. Dan dari segi impak ataupun take up rate yang kami telah melihat, kita nampak impak ataupun sangat memberangsangkan. Kalau kita lihat Penjana 2.0 yang berakhir Jun 2021 ni, 2.0 yang mana kita telah menerima lebih daripada 260
pekerja yang telah dimanfaatkan di bawah insentif Pencana Kerjaya 2.0 dan 3.0 yang bermula pada 15 Jun sehingga sekarang yang sedang berlangsung. Lebih daripada 58,000 permohonan telah diberikan pada PKSO dan kami masih memproses. Setiap hari kita ada pelbagai program-program temuduga untuk majikan dan sebagainya. So kita melihat secara keseluruhan impak ni sangat memberangsangkan. Apatah lagi kita kan 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, pastinya itulah yang memberi cabaran baru juga buat kalian semua. Betul. Tapi bagaimana Pencana Kerjaya 3.0 ini dapat membantu kedua-duanya, iaitu majikan dan juga pencari kerja ni, Puan? So bagi majikan dengan insentif kewangan yang disediakan iaitu sehingga RM6,000 bagi setiap orang yang digajikan setiap bulan sehingga 6 bulan. So itu adalah agak banyak, itu yang paling maksimum, kadar maksimum. Yang mana ia dengan insentif yang disediakan ni dapat mengurangkan kos kepada majikan, kos dari segi kos hiring, kos pengambilan, terutamanya apabila mereka dalam keadaan pandemik ni pelbagai kesan yang mereka alami dari segi bisnes closure dan sebagainya. So at least dengan insentif yang disediakan secara tak langsung kami membantu mereka bukan sahaja untuk meneruskan perniagaan mereka tetapi pada masa sama menjadi salah satu aspek negara dalam memberi bantuan kepada mereka yang terkesan yang tidak mempunyai pekerjaan. So dari segi pencari kerja pula, because ataupun disebabkan insentif ini disediakan, majikan yang turut menyertai menawarkan kosongan pekerjaan ni, mereka dapat menikmatilah program-program pasaran buruh aktif yang disediakan oleh PKSO. Kalau kita tengok, kalau tuan-puan ke portal My Future Jobs, pada setiap hari ada program temuduga yang dilaksanakan oleh PKSO untuk membantu majikan untuk mendapatkan padanan pekerja yang bersesuai untuk mereka ni. Dengan respon baik diberikan kan dengan keadaan sekarang ini, apa harapan Puan terhadap program ini dan mungkin juga boleh bantu mereka bagaimana dapatkan info lebih lanjut berkenaan dengan program ini? Harapan saya menerusi PKSO, kami mengharapkan lebih ramai majikan di luar sana mengambil peluang emas ni yang telah disediakan oleh kerajaan untuk menikmati insentif pengambilan ini untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang terkesan disebabkan pandemik ni. Dan untuk maklumat lanjut untuk program ni bolehlah ke www.pekso.gov.my yang mana pautan ni kita ada pelbagai maklumat berkaitan insentif telah disediakan, termasuk juga untuk pencari kerja, apakah program-program yang sedia ada untuk membantu mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Saya rasa cukup banyak kan inisiatif dan juga peluang yang diberikan daripada PKSO kepada mereka yang ingin mencari pekerjaan ini. Baik, itulah dia perkongsian yang penuh pengisian daripada Puan Gayatri sebentar tadi berkenaan dengan My Future Jobs dan Pencana Kerjaya 3.0. Untuk yang sedang mencari kerja, anda boleh terus layari myfuturejobs.gov.my atau ke laman sosial dengan carian My Future Jobs. Baik, terima kasih Puan Gayatri sebagai Ketua Cawangan Perkhidmatan Pekerjaan kerana sudi berkongsi dengan kita semua pada hari ini. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia menonton. Terima kasih juga kepada tetamu kita daripada PKSO untuk perkongsian yang cukup bermakna. Program dan inisiatif selari dengan PKSO itu prihatin itu PKSO. Seperti biasa, selain daripada temu bual ini, terdapat juga booth untuk anda lawati di mana saja anda berada pada bila-bila masa. Segalanya di mydigital.kkmm.my, memacu aspirasi digital negara. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Kita akan bantu tapi tak ada insentif lah.